Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan agenda utama kita, iaitu ceramah agama yang bertajuk Solat Jemaah Menepati Sunnah yang akan disampaikan oleh Tuan Syekh Isni Anwar bin Abdul Halim, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Dr. Ismail bin Saleh di Peserta Agama Pemilihan Perubatan Kesihatan yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Zaid bin Ahmad daerah Kedah Syekh Wan Atas Pegawai Agama Daerah Sahabat Fadilah Tuan Syekh Rodi Ketua Pengarah Bahagian Masjid Jabatan Al-Ehwal Agama Islam, tuan-tuan ketua-ketua Jabatan Kerajaan Daerah Kedah, tuan-tuan Ashabul Fadilah, tuan-tuan Imam, tuan-tuan Pegawai Masjid, ahli jaga Mustafariyah, guru kafa dan seterusnya lah, sekitarkan Jabatan Daerah, Jabatan Agama Daerah dan juga agensi kerajaan di daerah Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, hadirin hadirat yang hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan taufik dan hidayah serta keizinannya kita dapat berada di dalam dewan majlis daerah Pendang pada pagi ini dengan hasrat kita yang cukup besar, membawa hasrat yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai Jabatan Agama Islam dan bersama dengan Esko Agama kita, Kerajaan negeri, kita cuma nak menjalankan seruan ataupun kempen bersama-sama mengajak masyarakat untuk menjadi manusia, menjadi hamba Allah baik di dunia dan insya-Allah akan mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, kita sangat mengharapkan supaya negara kita ini aman, negara kita ini tidak berlaku kacau bilau, negara kita ini bahagia dan sebagainya. Dan apa yang Allah sebut supaya negara kita ini mendapat keberkatan, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka
pintu kekurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Dalam surah Al-A'raf ayat 96. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Yang bermaksud, dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mana mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Jadi tuan-tuan, Allah meletakkan syarat supaya sebuah negeri itu menjadi aman, damai, bahagia, makmur dan sebagainya. Syarat yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan dalam ayat dalam surah Hud Allah kata, kalau mau negara, sebuah negara itu menjadi negara yang baik, supaya azab tak turun, Allah kata hendaklah kita sentiasa memperbaiki diri kita masing-masing dalam sebuah negara. Itu syarat. Jadi tuan-tuan, apabila saya berada di bahagian dakwah Jabatan Agama Islam, tak sampai setahun lagi, belum sampai satu purnama lagi, saya memikir apa yang perlu kita buat. Sebab kalau kita ikut tren yang lama, kita tengok, kalau saya tak silap, tren ceramah orang berdana bermula daripada tahun 80-an, masa itu cukup top ceramah orang berdana. Lagi banyak ceramah, lagi banyak masalah. Kita lupa. Lagi banyak penceramah muncul hari ini, masalah pun lagi banyak. Jadi saya berfikir, tak kena tak mana ni tuan-tuan. Tak kena tak mana. Ceramah kita jemput, kita undang daripada macam-macam, daripada luar, daripada dalam. Di masjid ceramah, atas lebar kita ceramah berlimpah, berapi-api, menyebut macam-macam masalah, macam-macam isu, gejala sosial dan sebagainya. Tapi tak selesai. Saya berfikir, apabila duduk di bahagian dakwah, apa pendekatan yang patut kita buat? Apabila saya balik, saya baca Quran, saya teliti, saya tadabbur Quran, maka saya, alhamdulillah, Allah bagi jalan dengan memperlihatkan kepada saya bahawa program yang telah diletakkan oleh syariat perlu ditengahkan kepada masyarakat. Sebab itu hari ini saya galakkan pegawai-pegawai di Jabatan Agama Islam tak ceramah selari, ucapan selari macam tu saja. Biarlah ada kitab, biarlah ada buku untuk jadi rujukan. Berapa banyak ceramah yang kita buat, lepas pada ceramah tak tahu apa. Masyarakat tak tahu apa. Apa yang saya pernah berjumpa bila orang balik daripada ceramah, majlis program ceramah, kita jumpa mereka, apa yang mereka ceramah, mereka kata seronok. Mereka boleh kata seronok. Saya kata seronok apa? Syok lah, tapi tak tahu dah apa. Ini masalah yang sebenarnya. Maknanya ilmu tak sampai kepada masyarakat. Wallahu a'lam, mungkin dengan cara pendekatan, wallahu a'lam, mungkin dari sebab keikhlasan penceramah. Ini kena tengok balik, kena muhasabah balik. Adakah kita yang berceramah ini kerana Allah, kerana untuk melihat betul-betul benar-benar manusia jadi baik, ataupun kita betul-betul nak mengagungkan Allah, ataupun nak masyhurkan Allah depan khalayak manusia, ataupun sebaliknya kita nak masyhurkan kita nak glamourkan kita tak glamourkan Allah. Ini menyebabkan gejala sosial, masalah dalam negara tak selesai-selesai. Anak muda-mudi di masjid, cara di masjid, atau di masjid
Kalau pecah di masjid, berkelahi di masjid, di mana lagi tempat Islam nak bersatu? Berkelahi, ayo tak selesai-selesai. Maka tak ada cara lain. Tak ada cara lain untuk menyelesaikan benda. Apa yang berlaku ini tuan-tuan, saya nak nyatakan, semua disebabkan dosa kita. Dosa kita sebagai pengurus yang Datuk PS sebut, Warwadi kita sebut tadi, baca ayat Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang Allah beri kuasa kepada mereka, yang pertama sekali syaratnya, program yang Allah letak, aqamus shalah, iaitu mendirikan sembahyang. Tiba-tiba kita orang yang ada kuasa, tak kira kuasa di peringkat mana pun, sama ada di peringkat negeri, di peringkat jabatan, di peringkat daerah, di peringkat qaryah, di peringkat mungkin, pertama syaratnya aqamus shalah, dirikan sembahyang, ajak orang sembahyang. Sebab tu saya syukur, saya terima kasih pada Wali Datuk yang bersetuju dengan cadangan kita supaya jadikan kempen solat jamaah di masjid ini di seluruh negeri kita khususnya, dan kalau boleh Datuk bawa sampai peringkat federal seluruh Malaysia, supaya negara kita ini akan dipelihara oleh Allah. Keamanan yang kita dapat, yang kita kecapi ini bukan keamanan yang datang dengan sendirinya. Dia adalah Allah, kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena mengurangkan dosa. Nak abang kata nak sifatkan dosa ni masalah lah. Sebab kita manusia biasa, kita bukan maksum, kita minimize, kita kurangkan dosa kita. Sebab dosa inilah menyebabkan Allah turunkan azab. Di mana Allah kata ini? Allah sebut dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am Allah sebut, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim. Ayat yang terakhir Allah kata fa ahlaknahum bi dhunubihim. Yang ini adalah yang kita beritahu kepada orang, Allah binasakan disebabkan dosa. Allah kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beritahu kepada Nabi kita supaya Nabi beritahu kepada umat dia, apakah kamu tidak melihat kaum-kaum yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu yang kami binasakan sebelum mereka? Padahal umat-umat yang terdahulu itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Maknanya Allah bagi kuasa kepada mereka, Allah bagi kekuasaan, Allah bagi kemewahan. Fir'aun ada kuasa, ada mewah. Kerajaan Sabah ada kuasa, ada kemewahan, Allah bagi. Dan Allah turunkan hujan yang lebat sebagai rezeki kepada mereka, dan Allah jadikan sungai-sungai untuk menyuburkan tanaman, minuman, binatang dan juga manusia. Allah bagi. Tapi akhirnya Allah kata fa'ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ajak semua rakyat Malaysia khususnya dan Malaysia amnya, supaya kita kembali balik kepada Allah, jalan yang sebenar. Setengah orang kata program kempen solat jemaah ini adalah kempen yang orang kata yang laku, yang lama. No. Inilah penawar yang sebenarnya yang ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Inilah penawar yang Allah punya, yang Nabi punya. Bukan hak kita punya, bukan hak yang Muhammad punya, bukan hak Menteri Besar punya, bukan. Jadi hak Allah. Sebab itu saya nak ajak. Saya ajak dulu di Jabatan Agama Islam. Sebab saya berpahaman ataupun saya berprinsip wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah suruh Nabi kita memberi peringatan kepada keluarga-keluarga dia yang terdekat. Sebab itu saya mula dulu dengan Jabatan Agama Islam. Pegawai-pegawai yang kita dengan Jabatan
bangunan Jabatan Agama Islam, kompang Jabatan Agama Islam dengan Masjid Zahir tu tak berapa meter je. Tapi sebelum ni dengan azan, tiup azan, tapi tak siapa pun pergi sembahyang. Semua pakai sembahyang, tapi semua pakai sembahyang sendiri, sembahyang rumah sikit-sikit dalam surau. Pasal apa kita tak sujud kepada Allah? Pasal apa kita tak pergi rumah Allah? Pasal apa? Kalau kita pengurus tapi kita tak sandarkan pengurusan kita kepada pengurus, kepada segala pengurus, iaitu Rabbul Alamin, sampai bila pengurusan kita takkan berjalan dengan lancar, sampai bila masalah yang kita hadapi kita tak akan selesai, malah masalah akan bertimpa-timpa, bertambah-tambah jadi masalah. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kawan-kawan di tangan Jabatan Agama, kalau tuan-tuan tengok hari ini pukul 1 saja adalah orang buat announcement, orang announce, kita akan masuk waktu berapa, maka bersiap sejalah untuk pergi sembahyang di masjid. Ini syiar yang patut kita buat. Dan nak pergi ke masjid tu tak ada halangan apapun, melainkan halangan dalam diri saja. Mana ada dalam masjid, nak pergi Masjid Zahir, nak pergi masjid dalam Pekan Penang, ada komuni. Mana ada nak pergi Masjid Zahir, nak pergi masjid dalam Pekan Penang, ada memang singa ada berkeliaran. Tak ada. Yang ada adalah halangan diri sendiri. Benda yang ada halangan dalam sendiri pun kita tak boleh selesai. Benda yang simple saja kita tak boleh nak atasi. Tak usah bercakaplah soal pelaksanaan hukum Islam, hudud dan sebagainya secara sempurna di negara kita. Jangan bercakaplah tuan-tuan. Jangan bersyarahlah berbagi pasal perundangan Islam. Hak sembahyang jemaah di masjid pun kita tak mampu lagi. Yang tak ada halangan apapun, yang tak perlu buat pindaan ataupun buat bubalan undang-undang apapun, tak perlu buat apapun, nak pergi ke masjid tu pun tak boleh pergi. Apalagi kita tak ada. Sedangkan sembahyang ini adalah rukun yang kedua selepas syahadat, mengucap dua kalimah syahadat. Selepas kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya, yang berhaknya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah, lepas itu sembahyanglah sebagai bukti pengakuan kita bahawa Allah sajalah Tuhan kita dan jalan tuntutan ikutan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tak ada cara lain. Apabila saya duduk di bahagian dakwah ni, kebetulan YB Datuk Ismail pun datang masa tu jadi esok agama. Saya bercakap dengan Datuk pun setuju dengan benda ini. Dan terima kasih juga kepada DO Penang. Bila saya cetus idea ni, saya telefon Zaid, tuan pegawai daerah, dia apa benda masa dia menganu-anukan, dia kata buat di Penang. Saya haraplah mudah-mudahan daerah Penang ni menjadi daerah yang diberkati oleh Allah. Mereka lah orang-orang seumpama orang Ansar, nak beritahu, orang Ansar yang mengadu-adukan kedatangan Rasulullah berhijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Saya harap, inilah kita harap, semua mereka kena ajak, kena bercakap, kena bisik. Masuk waktu Zuhur tu di pejabat kena bisik, solat. Ataupun ada mikrofon sebut sembahyang, solat. Semua pakai berjalan di masjid ramai-ramai. Tuan-tuan bayangkan tengok kalau suasana ini dapat diterap, dapat dibuat oleh rakyat Malaysia. Bayangkan tengok, rahmat Allah akan turun bercuba-cuba. Masalah yang kita hadapi, Allah yang selesai. Masalah berkelahi, masalah bercakap, masalah bermusuh, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan percaya bahawa permusuhan, bahawa persaudaraan, Allah yang itu. Tuan-tuan duduk, kalau boleh tuan-tuan ada pen, ada kertas, tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok balik ayat Quran dalam surah Al-Imran. Siapa yang mencetuskan permusuhan, siapa yang bagi kita jadi manusia yang bersatu padu? Allah. Sebab itu kita berkelahi, sebab kita tak ada keberkatan, dosa kita banyak. Dengan
banyak inisiatif dan semua kegiatan kerajaan dan apa yang ada dalam dewan ini. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 103. Tuan-tuan balik ke Quran. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang bermaksud berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, pada aturan Allah, pada undang-undang Allah, pada perintah Allah. Allah suruh pegang sungguh-sungguh. Dan janganlah kamu bercerai-berai, jangan berkelahi, jangan pecah belah. Allah tak bagi. Dan ingatlah Allah kata dekat Nabi dan juga para sahabat, dan kenanglah, ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuh sentiasa semasa zaman jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu. Siapa menyatu? Siapa yang menyatukan hati-hati kamu? Allah. Kita harap jangan berkelahi, kita harap bersatu padu, tapi itu berkelahi juga. Pasal pasal Allah tak bersama dengan kita. Pasal apa? Pasal kita tak pergi mengadu ke Allah. Pasal apa? Pasal kita tak pergi kunjung rumah Allah. Maafkan kita. Allah bagi kita berkelahi. Hari ini umat Melayu berkelahi memang hebat, betul-betul. Memang berkelahi orang Melayu, pecah belah habis orang Islam. Kerana itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang terbaik adalah kita kembali balik ke masjid, sembahyang bersama. Allah, insya-Allah Allah akan hapus dosa kita dan Allah akan satukan kita. Banyak idea, banyak pakar motivasi, banyak bagi idea, bagi pandangan macam mana nak bersatu. Semua idea manusia, tapi pasal apa tak ikut idea Allah? Pasal apa tak ikut program Allah? Ini yang kita kena kembali semula. Sebab itulah tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik iaitu pelopor mazhab Maliki, dia pernah berkata, "La yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha." Maksud dia apa? Imam Malik ni tubuh Imam Syafi'i. Dia lebih tua daripada Imam Syafi'i. Dia lebih awal, tahun 100 Hijrah, lebih kurang macam tu. Awal lagi, zaman dia tu. Pada zaman dia pun dia dah kata, dia kata tu pada zaman dia 100 Hijrah lebih kurang. Dia dah kata dah, umat akhir ini, umat kebelakangan ini, di zaman dia tu, sama dah zaman kita. Umat yang terakhir ini, umat yang di kebelakangan ini tidak akan jadi baik melainkan mereka ikut umat yang terdahulu. Iaitu siapa umat yang terdahulu? Iaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan mereka-mereka yang lain. Sahabat, orang yang sangat berkualiti. Masjid, kalau nak cerita bab masjid ni, sehari kita cerita dalam kitab kecil ni ada. Saya tak mula. Saya tak mahu nak tulis panjang-panjang, ketika saya masuk juga berani dalam buku ni. Tapi jadi kos, lagi jadi mahal bajet dia. Kemudian lagi tujuan saya buat kitab ni, bentuk yang besar ni supaya senang dibawa pergi jalan mata-mata. Tok Imam nak tunggu giliran, nak jumpa doktor di hospital, boleh baca. Duk tunggu baik, tunggu siapa-siapa, boleh baca. Tapi kalau saya nak masuk semua benda dalam ni, jadi tebal dan akan jadi besar. Yang dia kos pula, kerajaan dan tanggung. Jadi pun saya cetak pun dalam 3 lebih kurang dalam 17 ribu. Jadi saya cuba kurangkan kos. Jadi tuan-tuan,
Imam Malik kata kalau umat akhir ini nak jadi baik, tak ada cara lain. Mereka kena ikut umat yang terdahulu, iaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa arda. Sahabat-sahabat Nabi buat macam mana? Mereka dengan masjid ini sentiasa. Lagi kita tengok. Jadi Allah yang menyatu padukan, Allah yang menyatu padukan manusia. Kalau hari ini kita banyak keluh besar, kita tengok masalah-masalah sosial, kita tengok anak-anak muda meremping, apalagi Tuhan bertengik ke supermarket, bertengik orang-orang melepak, semua istilah-istilah kita kata semua, melepak, meremping, macam-macam. Kita banyak keluh besar je. Apa nak jadi bapak depan tak tahu apa. Lagi dia nak memang dah ni sana. Dia lah akhir zaman dah ni. Itu kan. Tapi apa kita buat? Betul saya nak ajak ni orang yang ada dalam dewan ni, saya yakin orang ni semua baik-baik lah. Nak ajak supaya jadi lebih baik. Maka tidak ada cara lain melainkan dengan mengikut kaedah dan penawar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, bila Allah Taala sebut, bila kita ajak manusia sembahyang ni dalam surah Al-Ankabut. Tuan boleh balik tengok Quran ni, saya tak tulis dalam buku ni. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Hatta Nabi pun Allah kata dirikan sembahyang. Hatta Nabi Allah kata dirikan sembahyang dengan tekun. Akhirus salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Sebab itu tuan-tuan, nak ajak orang supaya tak buat benda-benda yang keji, tak buat benda-benda yang munkar, ajak orang sembahyang. Kita kadang-kadang kita silap, kita nak membaik orang tu, kita tempuh dekat dia, tempuh di masalah dia. Itu masalah kan? Kadang-kadang dia marah, kita ajak pergi boleh, kita swing pergi boleh. Itu cara Allah ajak kita supaya nak cegah munkar, nak cegah supaya tak ada benda-benda perbuatan yang keji di dalam masyarakat kita. Ajak orang sembahyang. Ayat Al-Baqarah ayat 45 Allah sebut lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan. Allah kata minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Wasta'inu bis-sabri. Allah kata minta tolong ke aku dengan cara sabar, apa sabar dan solat dan sembahyang. Tak mungkin lagi ini penawar yang Allah bagi. Kita nak minta tolong apa? Kita kena sabar dan kita nak minta Allah selesaikan masalah masyarakat kita. Kita kena dengan cara sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Untuk balik tengok balik dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Untuk balik lagi tengok dalam surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bis-shalah wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan min al-lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Dirikan sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang dan pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amalan-amal kebajikan, terutama sembahyang itu, menghapuskan kejahatan. Yuzhibna sayyi'at. Sembahyang
kalau nak bagi program masalah dalam masyarakat, berkeli ke, bertelah ke, macam-macam ke, ajak manusia semayang. Allah akan membaikkan. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku ini adalah bala kepada kita. Semua kita keluh kesah. Keluh kesah itu adalah sebahagian daripada bala. Semua kita pasal tak selesa, pasal tak seronok, pasal tak aman. Orang ni jumpa makcik seseorang, dia untuk belah itik, saya tanya dia, itik ada lagi tak beli. Dia kata tak ada, tak boleh habis yang ada datang. Kalau biar lemak tak ada, kita boleh, orang lain boleh dulu dia datang. Tak aman. Duduk di kampung tu. Dulu kita tak tahu pun, ada dan duduk sekitar tepuk sangat. Lah ni tuan-tuan, dulu orang masuk rumah tu, beli barang dalam rumah saja. Kita tak heran itu, biasa dah. Lah ni orang curi pintu grill rumah. Takkan gila. Tinggal sat, grill pintu habis. Dahsyat habis. Dulu nyum orang tak tahu lah. Lagi nyum orang malak. Semua membimbangkan kita dan ini bala. Tak nak cara lain dia datang. Balik semayang balik. Ajak masyarakat semayang di masjid. Dan tak perlu kos yang tinggi pun nak ajak orang semayang balik. Perlu sedia apa? Tak perlu. Pakat jalan ramai-ramai. Dan baru ni saya sembang dengan kawan-kawan kebetulan hari raya. Orang kawan-kawan yang balik Mekah lah di hari ini sekali dengan tuan pengarah kita, tuan kawan daerah itu pergi haji tahun lepas. Masa tu di Mekah tuan-tuan, ulang alik di Masjid Haram ni, jalan itu dekat 2 kilometer pergi balik kat 4 kilo. Tiap-tiap waktu boleh jalan. Balik-balik main pedang. Masjid dekat tu saja, tak jalan. Pasal apa? Saya cuba banyak balik. Pasal apa tak kekalkan momentum ini? Pasal apa? Adakah kita hanya beriman kepada Allah hanya semasa kita berada di Mekah dan di Madinah saja? Balik main pedang, tak beriman dah dengan Allah, tak yakinlah dengan janji Allah yang Nabi sebut dalam semua dalam saya tulis dalam semua Nabi janji kebaikan kepada orang yang sembahyang di masjid. Kita bukan sekadar nak ajak orang sembahyang, kita nak ajak orang sembahyang berjamaah. Itu kita bukan sekadar nak ajak sembahyang berjamaah, kita nak ajak sembahyang di masjid. Pasal banyak kelebihan. Tuan-tuan, saya baca hadis dalam pagi tadi, kita nak main seronok bila baca hadis. Bila Nabi sebut, jadi kita harap itu supaya dia jadi amalan kita walaupun kita tak buat. Hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan, kalau ada kitab Sahih Bukhari, balik tengok Sahih Bukhari, nombor dia 2996. Dalam buku ni tak ada, saya tak tulis. Ini sebagai tambahan ya. Saya sengaja ambil hak luar. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Jadi kalau ada kesempatan kita baca sedikit cara ringkas. Nabi sebut, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ini dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih. Jika seseorang hamba sakit atau melakukan perjalanan jauh, iaitu dia musafir, maka dicatat pahala kepadanya sebagaimana kebiasaan ketika dia sihat ataupun ketika dia bermukim, dia tak musafir. Bayangkan tuan-tuan, lah ni kita masih sihat, kita sentiasa jalan pergi ke masjid, masuk waktu dengar azan di masjid, sentiasa kita lupa benda baik. Tiba-tiba mai satu hari, na'udzubillah, kita minta Allah bagi kesihatan yang baik pada kita. Tiba-tiba satu hari Allah takdirkan kita stroke, tak ada jalan, lumpuh. Betul-betul Allah tetap bagi pahala macam mana kita duduk jalan masa kita sihat. Subhanallah. Sebab itu saya mai ke Penang juga, dan saya akan pergi ke daerah YB pun akan bersama dengan kita. Saya harap itu supaya tuan-tuan buat pahala sampai ke sini.
Dan kawan-kawan daerah saya kata, kawan-kawan daerah kata saya nak tak apa, saya kata saya tak mau apa. Saya kata Tuan DO sedia dewan, sedia orang, sedia mikrofon, sedia yang seribu, cukup. Saya tak minta apa. Saya kata seorang pun cukupkan. Li'ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Kalau dengan sebab seorang saja mendapat petunjuk kerana kita, maka Nabi kata lebih baik daripada kita mendapat unta yang kepalanya merah. Tahu unta kepala merah? Unta kepala merah itu zaman Nabi dulu ada jenis unta kepala dia merah, dan unta itu sangat mahal bernilai pada waktu itu. Kenderaan yang sangat mahal pada masa itu unta yang kepala dia merah. Seorang saja yang dengar dia pergi ke masjid, ulang balik, seorang juga saya dapat pahala. Bagi itu kita dapat pahala sampai lagi. Dan tuan-tuan pun kalau nak dapat pahala pemandangan, habis pergi ke masjid, duk siap pergi. Tiba-tiba satu hari kita sakit, tak ada, Allah tetap dapat pahala pada kita. Subhanallah, Maha Suci Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita baca dalam surah Fatihah. Tiap kali sembahyang, tiap kali rakaat kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah rahmat dia tinggi, luas rahmat Allah bagi pada kita. Kita harap pada berlaku. Jadi tuan-tuan, itu mukadimahnya. Saya nak beritahu bahawa tujuan apa dia signifikan. Pasal apa kita ajak orang sembahyang jemaah di masjid? Inilah sebabnya. Untuk mengetahui kelebihan dan beberapa adab tata cara sembahyang di masjid, macam mana nak buat supaya kita dapat pahala berganda-ganda, supaya kita ikut Rasulullah, macam mana Rasulullah buat apa di masjid. Yang ini saya susun dalam kitab kecil ni, supaya tuan-tuan jadi pedoman, supaya jadi motivasi, semangat kita nak pergi masjid. Pasal apa? Ini tujuannya. Dan kita kena ingat, di antara signifikan tadi, di antara pasal apa kita ajak orang sembahyang di masjid dan sebagainya, sebab sembahyang ini Nabi SAW sebut, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatu. Nabi kata amalan yang pertama yang akan dihisabkan di padang mahsyar esok, hari kiamat esok, daripada amalan seorang hamba adalah sembahyang. Dan Nabi kata kalau sembahyang dia baik, sembahyang dia clear, maka hak lain akan clear, perkara lain akan berjaya, dia akan bahagia. Sebab itulah kalau di akhirat pun Nabi kata begitu, amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sembahyang. Dan kalau sembahyang itu diperiksa, diteliti oleh Allah dan menjadi amalan yang baik, sembahyang itu diterima, maka amalan lain akan diterima. Dia akan jadi manusia yang bahagia. Macam itulah di dunia. Kalau di masjid kita kerja, dengan rumah Allah kita kerja, insya-Allah dalam urusan tempat lain kita akan kerja. Ini yang nak bagi tahu kata pentingnya masyarakat sedapnya benda. Kalau kita betul-betul mengharapkan kebahagiaan, bayangkan tengok kita bersatu padu, kita tak berkelahi, kita pergi masjid, tak pandang sebelah mata. Jangan buat masjid itu buat kita saja, jangan jadi semua ciri-ciri ataupun bibit-bibit pecahan. Kita kena bersatu bersama. Jangan buat sesuatu yang boleh orang rasa masjid ni buat ni, tak boleh. Dalam Islam tak boleh buat semua. Sebab saya tengok benda ni tuan. Saya tengok, saya tak tanya ada kaum Cina tak? Tak ada yang dua, ada. Saya tak pernah tengok orang Cina, orang Hindu buat program apa-apa selepas hari raya kan, pakai baju pati. Dia tak pernah tengok. Tak pernah jumpa tu. Orang yang bukan Islam, dia tak pati tu. Lepas buat program apa-apa, saja pakai baju, seorang dua tu pakai baju pati, betul tak? Tapi tuan-tuan di masjid berlaku, dia tengok orang mata kepala dia ni, dan saya tangkap gambar tuan. Nak buat sebenarnya
masalah kalau orang tu memang educated, warna tak ada masalah, biru kan, hijau kan, daripada tu. Orange kan. Kalau orang nasional, orang educated ni tak ada masalah. Tetapi kalau kita boleh mendatangkan fitnah, maka majlis jangan buat. Kalau boleh mendatangkan fitnah, orang masyarakat nak boleh tengok, boleh faham macam lain, jangan buat, tinggal. Sebab Nabi pesan benda ni, lubsus syuhra, pakaian yang boleh menuntut. Contoh, dalam dewan ni, saya pakai baju ni, biasalah. Ada orang pakai, macam biasalah. Imam pakai baju Melayu, pakai jubah, biasalah tu. Tak boleh. Tiba-tiba mic seorang, dia pakai baju pelik. Pakai pelik, warna merah, total. Jadi semua orang pakai tengok dia. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi orang buat macam tu sebab semua pakai lupa hati lah. Jadi dia bagi lubsus syuhra, pakaian yang boleh memasyhurkan orang pakai kumpu kat dia. Ni orang perempuan macam ni. Semua pakai baju biasa, kata dia pakai baju lain sikit. Macam nampak macam artis tu benda. Memang harus pakai pakaian apa, tapi harus itu terikat. Macam pergi masjid misalnya, pergi masjid. Kita ke kampung pergi masjid pakai kain lekat, baju belanga, pakai baju jubah, pakai baju biasa ya. Tiba-tiba orang tu pergi pakai jubah itu, tapi jubah kalau memang sopan pun punya tinggi, kalau biru misalnya. Asalnya pakaian tu harus lah, asalnya harus. Tapi hang buat macam tu tadi, semua orang tak dapat dia. Jadi Nabi kata ini lubsus syuhra, pakaian yang boleh menonjolkan kita. Jadi tak lagi. Tambah lagi masjid, tiba-tiba ada pakai pakaian parti, pakai pakaian la ilaha illallah. Parti lain tengok, buat lepas buat ajar, kita lepas. Semua ada punca ke lain. Semua ada punca-punca pula. Ada orang sudah korban geng kita pakai baju kadang-kadang boleh belakang pula parti mana. Masya Allah. Ada satu tempat dia jumpa, dia pergi masjid, tengok mereka duk gotong royong cuci kubur. Kita pun teringin kalau boleh nak sumbang, nak bagi saham juga, nak pergi lah cuci-cuci. Tengok semua pakai baju satu kalah. Dan kalah tu kena parti. Orang parti dia tak kalah. Sebab tu jangan guna benda-benda yang boleh memecah belahkan masyarakat. Tak parti-parti lah. Saya tak mau bercakap soal tu. Tapi berpaduan umat Islam tak kena dengar. Apa saja benda yang boleh membawa kepada perpecahan, elakkan. Walaupun asalnya hukum dia harus. Itu cerita. Ini kita ingat. Jadi tuan-tuan, kalau kita balik kepada semayang ni, jemaah ni di masjid, bagaimana Nabi SAW sangat menggalakkan semayang di masjid. Terutamanya orang lelaki. Orang lelaki ni di sunat muakkad. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Jangan terfaham dah sunat ni buat apa. Buat dapat pahala, tinggal tak betul, dosa. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Imam Syafi'i pun kata macam tu, mazhab dia pun kata macam tu. Tapi agak-agak Imam Syafi'i walaupun dia kata sunat muakkad, agak-agak Imam Syafi'i nak tinggal lah semayang di masjid tadi. Imam Syafi'i tak tinggal semayang walaupun dia kata sunat muakkad. Ada mazhab lain wajib semayang di masjid. Ada mazhab lain wajib semayang di masjid. Orang perempuan di afdal semayang di rumah. Tapi kalau dia nak pergi masjid, boleh. Tapi dengan syarat tak ada berlaku fitnah. Tak ada lah orang nak tengok dia boleh pakaian dia sakit. Tak ni mula nak ganggu orang nak pergi masjid jadi boleh dikubur boleh. Orang perempuan boleh. Orang perempuan kalau tengok nak jalan daripada pejabat nak pergi masjid, kalau tengok tak benda yang okey, aman, tak berlaku fitnah apa, boleh jadi kalau nak.
Tapi kalau lebih baik, afdal dia sembahyang di pejabat. Kalau boleh di pejabat ada surau, sembahyang di surau. Untuk orang buat. Tapi orang lelaki sangat dituntut sembahyang di orang lelaki. Kemudian orang perempuan ni kita selik lagi. Hukum. Kita pandai. Kalau lah pergi masjid, tiba-tiba orang lelaki penuh sampai tak ada tempat dah. Jangan gagah pergi. Orang perempuan tak dituntut. Balik main rumah. Jangan gagah pergi. Ni dok dia pun nak pergi. Sampai orang lelaki pun kena balik. Dah lah dia pergi nikah dah. Jangan buat dulu. Itu yang kita pandai dan tahu sebab. Jadi tuan-tuan, pasal kuat Nabi, pasal kuat kita kata semangat masjid ini penting. Pasal dalam hadis Nabi, tuan-tuan muka surat. Sebelum tu saya nak berkata sikit depan cetak muka surat 18. Ketua ada selepas asap, tak ada saya sini ada tulis bukan surat 18 di perenggan yang terakhir tu, berhubung solat sunat sebelum dan selepas zuhur serta selepas asar. Bukan selepas asar, sebelum asar. Itu ada satu cetakan silap macam sesak hadis bawah. Sebelum asar itu masalah dia panggil kotak matma'i, salah cetak, tersilap. Okey, saya baca secara ringkas ya. Solat di masjid dalam muka surat 1, Allah SWT berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tentu dalilnya yang kata kita kena rokok bersama dengan orang-orang rokok, iaitu sembahyang berjemaah, dirikan solat, tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama-sama dengan orang-orang yang rokok. Dan tentu ada pen gariskan bersama-sama itu bukti kata berjamaah. Ma'ar raki'in, kalau orang tahu bahasa Arab, ma'ar raki'in. Okey. Yang kedua, nak habang kata mayang di masjid ini sangat diambil perat oleh Rasulullah. Saya tak omai matan hadis, saya omai maksud saja. Kalau saya omai matan hadis, dia jadi panjang. So saya omai maksud dia saja. Seorang lelaki buta, iaitu seorang sahabat Nabi yang buta, dia mai kat Nabi SAW. Dia buta kan, dia mai jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak punya siapa-siapa yang nak bawa aku ke masjid. Dia buta, dia ingin nak pergi masjid, tapi aku tak ada siapa-siapa nak pimpin aku. Rasulullah pun memberi kelonggaran kepadanya. Maknanya Rasulullah kata, tak apalah, tak apalah, tersapilah mayang di bawah, lebih kurang macam tu lah. Namun ketika lelaki itu ingin beredar, apabila selesai lelaki itu nak balik dah, Rasulullah memanggil dia semula. Mungkin turun wahyu, ataupun mungkin Nabi tidak lain, sebab Nabi ni tak cakap ikut hawa nafsu, Nabi cakap ikut wahyu. Orang buta tepi, Nabi ada jawapan, Nabi panggil dia balik. Dia mana? Maka Nabi tanya dia. Dia mana? Nabi tanya dia, adakah kamu mendengar azan? Nabi tanya dia. Kemudian Nabi itu jawab, ya. Jawab Nabi, ya, aku dengar. Lalu Nabi kata, jawab bagi Rasulullah SAW, jadi kamu kena menyahut sesuatu. Maknanya kamu kena pergi. Itu buta, itu orang buta. Kita sangat ditekan semayang di masjid, bukan main-main. Hatta buta, kita tak usah sembang bab hukum ni, tak usah sembang bab hukum memang sunnah muakkad, tapi tekan memang ditekan mayang di masjid. Dan ada satu hadis lagi yang saya tak masuk di sini. Mana Nabi SAW dalam satu hadis, Ummi Maktum, iaitu muazzin Rasulullah,
Dia berkata, wahai Rasulullah, dia kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak terdapat singa dan binatang buas. Sahabat Nabi, dia tanya Rasulullah, dia apa Rasulullah? Dia kata, di sini ada banyak singa, banyak binatang buas. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah engkau mendengar hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah? Maka sahabat kata ya. Maka Nabi kata, pi bayar. Tu singa. Saya nak tanya kau pedang dia dah, singa ada lewat. Ada remo dah. Tak ada. Jabatan agama nak lintas ke Masjid Tahir tu tak ada apa kecuali nak lalu jalan tu. Panjang sikit. Kena pi. Ini tekanan yang Nabi suruh. Semua kena pi. Kena pi jalan. Tuan-tuan, muka surat. Jadi tengok muka surat satu. Tengok muka surat. Pada tu. Hadis tu panjang. Hadis tu panjang. Man sarrahu ayyalqallaha ta'ala wajal musliman falyuhafiz ala haulai salawat. Tengok muka surat 3. Maksud hadis, saya baca maksud hadis ya. Tuan-tuan, muka surat 3, perenggan yang kedua sebelum akhir. Itu maksud hadis. Pada kami, orang yang tidak melaksanakan, ini sahabat kata, pada kami, orang yang tidak melaksanakan solat jemaah di masjid, tidak lain dan tidak bukan adalah munafik yang jelas kemunafikannya. Jangan main-main ini. Sebab zaman Nabi itu banyak orang munafik. Orang munafik ini dia bukan nak ikut sangat apa yang Nabi suruh. Nabi galakkan sembahyang jamaah di masjid. Orang munafik balok, orang munafik segan. Orang munafik bukan dia beriman, dia tak mungkin. Jadi sahabat kata, orang yang tidak melaksanakan pada kami, orang yang tidak melaksanakan solat jamaah di masjid, tidak lain dan tidak bukan adalah munafik yang telah. Maknanya tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi memang akan pergi masjid. Sebab kalau mereka tak pergi masjid, mereka rasa mereka orang munafik. Bahaya. Jadi tuan-tuan, muka surat 4. Perenggan yang kedua tu, maka yang ini saya kata. Yang ini saya kata. Ini bukan dari kita, bukan sahabat kita. Apa lagi alasan yang tinggal untuk kita? Jika orang buta pun disuruh, orang dalam perang pun disuruh, orang berpenyakit pun disuruh, apalagi alasan yang tinggal kepada kita jika kita boleh bergerak ke sana. Di saat ada orang yang terpaksa dipapah untuk berdiri dalam saf, mendirikan salat bersama-sama jemaah dalam masjid. Ini saya. Kalau orang buta, orang sakit, ada binatang buas bahaya pun disuruh ni, apatah lagi kita dalam keadaan aman, damai, sihat, walafiat, kita tak. Ini kesedaran yang perlu ada pada semua. Okey, berwuduk di rumah. Ini tata cara. Awal itu nak abang kepentingan sembahyang di masjid, berwuduk di rumah. Ini tata cara. Saya beritahu, kalau nak ikut sunnah Nabi, ambil wuduk di rumah, berjalan di masjid. Salahkah ambil wuduk di masjid? Tak salah. Tapi pahala dia lebih besar ambil wuduk di rumah, pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab ikut Rasulullah. Kenapa ikut Rasulullah? Pasal Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Muhammad kata kepada umat Islam, kalau kamu kasih ke Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ikut aku, Rasulullah kata. Yuhibbukumullah. Allah akan ilham, Allah akan kasih kat kamu. Bukan setakat itu. Allah kata, "Yaghfir lakum dzunubakum." Allah akan ampun dosa. Subhanallah. Nabi ambil wuduk di rumah, kita pun tiru Nabi. Bukan tak boleh ambil ikut masjid, boleh. Tapi Nabi ambil di rumah, kita pun ambil wuduk di rumah, jalan ke masjid. Sebab kita ikut Nabi, Allah kasih kat kita. Bukan setakat Allah kasih kat kita, Allah ampun dosa kita. Kalau semua buat macam tu, Allah ampun dosa kita semua. Dan tadi yang kita ayat yang baca, yang saya baca awal tadi,
Allah nak binasakan kita dengan sebab dosa kita, macam mana? Sebab Allah dah ampunlah dosa kita. Ini caranya. Ini cara nak selamat daripada bala Allah. Ini nak selamat supaya negara kita aman, makmur, damai, bahagia, tak ada berkelahi, sama-sama Islam berkasih raya. Ini caranya. Duk cari pendapat apa lagi? Mana ada orang lebih hebat pendapat daripada Rasulullah? Rasulullah tunjuk tak ikut. Duk ikut akal. Duk bagi logik dia. Siapa tak ikut Rasulullah? Yang ini kena senang. Jadi berwuduk di rumah tak salah kalau nak ambil wuduk di masjid pun tak salah. Tapi elok dapat pahala dan Allah pun dosa kita. Bukan sunnah 5. Sabda Nabi SAW, dia Nabi kata, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min fara'idillah kanat khutahu ahluhuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang berwuduk di rumahnya, Nabi kata, kemudian berjalan ke mana rumah Allah, iaitu masjid, untuk melaksanakan salah satu solat yang difardukan oleh Allah, maka langkah-langkah itu salah satunya menghapuskan dosa dan satu lagi mengangkat darjat. Berjalan, satu ampun dosa, satu lagi angkat darjat. Satu ampun dosa, satu lagi angkat darjat. Jadi nak minta Allah angkat darjat kita, janganlah ke masjid. Nak minta Allah naik pangkat kita, tak payah marah ke orang, tak payah marah kat ketua, tak payah marah kat siapa-siapa. Allah angkat darjat kita, tak perlu kandung buat benda ni. Allah yang angkat darjat. Kalau Allah nak bagi, siapa boleh halang? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak siapa yang boleh halang apa yang Kau bagi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan siapa pun tak boleh bagi kalau Kau halang. Beriman dengan Allah, Allah akan bagi kedudukan kepada kita. Jadi adalah menjadi satu sunnah yang besar. Muka suara 6. Ini saya buat conclusion. Jadi adalah menjadi satu sunnah yang besar, ganjaran yang apabila kita ingin pergi ke masjid menunaikan solat fardu secara berjemaah, kita berwuduk dahulu di rumah. Tidak salah berwuduk di masjid, tapi ganjaran yang tidak sama dengan seorang yang berwuduk di rumah kemudian berjalan pergi ke masjid. Itu caranya. Kalau kita duduk pejabat, kita wuduk di pejabat, jalan. Berjalan kaki ke masjid, kalau boleh berjalan kaki lah. Sebab ada hadis cerita daripada sahabat, dulu ada seorang lelaki Ansar, bukan surah 7. Dulu ada seorang lelaki Ansar yang aku tidak tahu sesiapa pun yang di rumahnya lebih jauh dari masjid berbanding rumahnya. Namun begitu dia tidak pernah terlepas walaupun satu solat. Kemudian ada yang berkata padanya, apa kata kalau engkau beli seekor keledai untuk ditunggangi ketika gelap dan ketika tanah membahang panas? Orang tadi lantas menjawab, aku tak gembira sekiranya rumahku bersebelahan masjid. Dia tak gembira kalau rumah dia dekatnya masjid. Aku ingin dicatat dalam suratan amalan atas setiap langkah kakiku menuju ke masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke rumahku. Rasulullah SAW menjawab, muka surat 8, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Jadi mana tuan, rumah jauh pada masjid bukan halangan. Lagi jauh, lagi banyak ganjaran. Jangan kita berkata, tak apalah rumah boleh dekat dengan masjid, tak apalah kami jauh, tak ada alasan. Lagi jauh, lagi banyak ganjaran yang Allah sediakan. Jadi hati-hati Nabi. Dan kita memang boleh dengar lama dah, tapi nak tengok betul-betul ini Nabi kata. Kita dah dengar daripada kecil dulu kita dengar dah, tapi nak tengok betul-betul ini hadis Nabi. Maka dengan memahami hadis Nabi, jadi saya kata bukan surah 8, maka dengan memahami hadis ini kita tak perlu gusar lah. Kita jangan gusar lah. Apatah lagi mengeluh kiranya rumah ataupun kediaman kita agak jauh dari masjid. Anggaplah itu sebagai satu kelebihan yang mesti diraih dan digunakan dengan baik. Ini panjang saya kata. Ini ringkas ya tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan muka surat
muka surat sebelah. Ini kelebihan. Pasal apa dia suruh pergi masjid ni? Pasal apa? Pondok suka lah nak. Ni janji Nabi. Janji Allah. Allah tak pernah mengukir janji. Menanti solat di dalam masjid. Kelebihannya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Imam Bukhari mencantikkan satu tempat, iaitu duduk di masjid dan menunggu waktu sembahyang. Dalam satu hadis, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dia terus baca makna dia. Malaikat mendoakan untuk orang yang kekal berada di tempat sembahyangnya selagi ia tidak berhadas. Maknanya kita pergi masjid, kita jaga yang kita duduk dalam masjid. Malaikat sentiasa mendoakan kepada orang tu. Apa kata malaikat? Apa doa malaikat kat kita? Malaikat kata, Ya Allah, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Tuan-tuan, kalau Allah ampun dosa kita, malaikat doa ni hadis ada. Kita kalau ada tok guru kampung di Pedang ni ada banyak pondok kan. Kalau tok guru pondok doa kat kita pun kita rasa syok dah. Ni malaikat doa. Malaikat ni tak ada dosa. Malaikat ni tak pernah ingkar perintah Allah. Malaikat yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Makhluk Allah yang tak ada dosa ni minta ke Allah, Ya Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah. Mana wali yang ada dosa katanya? Mana guru yang ada dosa? Makhluk Allah yang tak ada dosa doa kepada kita ketika kita tunggu sembahyang dalam masjid. Bayangkan tengok kita pergi, Allah ampun dosa yang berhormat, Allah ampun dosa DO, Allah ampun dosa pegawai agama, Allah ampun dosa ketua dakwah, Allah ampun dosa imam-imam, Allah ampun dosa semua kita. Bayangkan tengok, Allah akan turun rahmat. Bila dosa terangkat, rahmat berkat Allah akan turun. Inilah cara dia nak meraih keberkatan. Inilah cara dia. Duk cari ni formula apa lagi? Duk mengaku ada. Banyak lagi Quran kita tak tahu, banyak lagi hadis kita tak baca. Tiba-tiba dia main jemput penceramah dia menyanyi lagu Hindustan. Tiba-tiba main jemput penceramah dia menyanyi lagu Piramli. Tuan-tuan syok lah, sedap. Tapi mendengar hadis, mendengar Allah kata, mendengar Nabi kata, tuan-tuan cuba harap mana saya sebut Piramli kata, saya sebut Allah kata, saya sebut Nabi kata. Ini yang kita ajak kepada masyarakat. Ini yang saya rasa lama dah yang saya kena beritahu. 80-an lagi ceramah tersebut buat lawak macam-macam. Manakah saya buat lawak apa? Tak ada lawak apa. Cakap betul-betul. Serius ada orang perkenalkan Allah, agungkan Allah. Bukan kata apa orang kata kita agung. Kita ajak sama-sama semua agungkan Allah. Sebut ayat Allah depan manusia, sebut kataan Nabi kepada depan manusia, supaya Allah diagungkan, Nabi dicintai. Itu yang sepatutnya. Ini menyanyi lagu Ya Hana, Ya Hana, kata saya akan Nabi, tapi tak buat benda ini. Ini yang kita silap. Sebab itu lagi banyak kita buat kerja tak bertepatan dengan syariat Allah, tak bertepatan dengan apa yang dibawa Nabi. Sampai bila tak ada penyelesaian, malah akan bertambah masalah pada kita. Tuan-tuan, ini sambung lejak dia menanti solat di masjid. Saya sebut dah terus tuan-tuan balik baca dengan detail. Muka surat 13. Pergi awal ke masjid. Seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyab, menantu Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab adalah tidak saya. Dia kata apa? Sudah 30 tahun berlalu, azan tidak dilaungkan, melainkan aku telah pun berada di dalam masjid. Sa'id bin Musayyab kata, sebelum azan dalam 30 tahun aku buat kerja ni, azan tak dikepulangkan lagi, aku duduk dalam
dia orang dulu. Sebab tu tuan-tuan, mereka dapat kejayaan. Sebab tu Allah tolong mereka. Sebab mereka buat apa yang Allah suruh. Mereka buat apa yang Nabi suruh buat. Allah bagi tolong kat mereka. Kita tak buat apa yang Allah suruh. Kita tak buat apa yang Nabi buat. Sebab tu Allah tak tolong kita. Dalam ayat Quran Allah kata, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi kita tak tolong Allah. Kita tak pergi masjid. Bayangkan tuan-tuan, kita tak kunjung rumah Allah. Bayangkan azan terbang, kita boleh lalu macam tu saja. Bayangkan tengok jauhnya iman kita dengan Allah. Sebab tu dunia jadi masalah. Lagi tak pegang dengan apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Banyak kelebihan. Saya cuba senaraikan. Banyak kelebihan yang akan diperolehi jika kita pergi awal masjid. Yang pertama, malaikat memohon keampunan dan rahmat orang yang duduk di dalam masjid menunggu solat didirikan. Malaikat akan minta ampun dan rahmat. Saya tak baca dah, tuan-tuan balik bacanya. Muka surat 15. Apa lagi kelebihan kita pergi awal? Dapat menduduki saf pertama. Sabda Nabi SAW, kalaulah manusia tahu apa yang ada pada azan dan saf yang pertama, dan kemudian mereka tidak memperolehinya, melainkan terpaksa mengundi, nescaya mereka akan mengundi. Untuk bayang tengok dalam masyarakat kita hari ini, saya kerap pergi masjid, mereka mai awal saja tak duduk depan dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Sebab tak tahu betapa pentingnya duduk saf depan. Nabi kata adalah hampa tahu kelebihan saf awal tu. Kalaulah siapa nak duduk saf awal tu kena undi, mesti apa mau undi pun tak mau. Kami duduk depan. Tapi orang kita buat apa saja, buat heran-heran, masih tak tahu. Nabi sebut dalam beberapa kisah awal, Nabi minta ampun siap-siap. Saya sengaja tak boleh dalam ampun, tak ingin panjang. Nabi kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apa ini tengoklah, jenuh buat undi, jenuh buat undi, dah tak tahu ni saya dah beritahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yastaghfiru bis-saffil muqaddam salasan wa lis-sani marratan. Nabi kata, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta pengampunan untuk saf pertama sebanyak 3 kali dan hanya sekali untuk saf kedua. Saf ketiga, saf empat, Nabi tak kata apa. Maknanya di sini tuan-tuan, siapa yang duduk di saf pertama, dia dah dapat dah doa Nabi. Sebab Nabi doa siap-siap dah sebelum dia wafat. Dia kata, ya Allah, ampunlah orang yang duduk di saf pertama. Nabi minta 3 kali. Orang yang saf kedua Nabi minta sekali saja. Dan saf ketiga, saf keempat dan berikutnya Nabi tak kata. So tuan-tuan, kalau Nabi minta tolong ampun dosa kita, minta ke Allah. Nabi minta ke Allah, minta Allah ampun dosa kita. Nak cari mulut mana yang lebih masin daripada mulut Nabi. Kita minta ampun, belum tentu Allah ampun dosa kita. Ini Nabi minta. Lepas itu berhubunglah kisah pertama. Jangan tu balik sampai kena mengundi tu, sampai dia kita pening dan kena buat besar masjid dah. Bagi dia kisah pertama semua. Ini kalau semua sedap benda-benda ni, kalau Allah ampun dosa kita, siapa semua pakat menjadi Allah ampun dosa kita. Jadi Allah nak turun azab dia macam mana? Sebab Allah ampun dah dosa kita. Sebab Allah akan turun azab ayat yang dia baca tadi dia. Sebab dosa. Yang ni pendakwahnya yang kita kena faham. Jadi tuan-tuan, ni di saf pertama, surat 15, dapat menduduki saf pertama. Sebab ada kelebihan yang hebat di situ. Yang ketiga, sempat mengangkat takbir yang pertama. Siapa yang mendirikan solat kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah,
sempat bersama-sama imam mengangkat takbir yang pertama, maka ditulis baginya dua kelepasan. Yang pertama, lepas dari api neraka, dan kedua, lepas daripada penyakit nifaq, munafik. 40 hari. Ayah berjemaah, imam takbir ya, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. 40 hari dia terlepas daripada api neraka. Ini Nabi kata. Tapi kita pulun, saya ingat lagi orang di Mekah ni, dia pulun 40 hari di mana? 40 waktu di mana? Di Masjid Nabawi saja. Sedangkan hadis tu adalah hadis dhaif. Yang ni hadis sahih. Dia bukan cakap di Masjid Nabawi. Masjid mana pun. Ini orang salah faham. Sebab tu dia pulun di Masjid Nabawi ya. Baik Masjid benar dia buat apa saja. Tak kena. Hak kata di Masjid Nabawi itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Ini hadis sahih. Allah lepas daripada api neraka dan jauh daripada penyakit nifaq. Bukan surat 16. Dapat kesempatan berdoa pada waktu antara azan dan iqamah. Nabi kata doa pada waktu di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Tuan-tuan, pi awal masuk bayang tahiyatul masjid, orang azan, jawab azan, tadi duduk tunggu orang iqamah. Masa tu jangan tunggu saja. Jangan tunggu saja. Gunalah kesempatan tu untuk doa ke Allah. Sebab Rasulullah SAW kata doa pada waktu di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Bayangkan. Ya Allah, aku berjam jalan daerah, ya Allah, aku berjam tempuklah apa-apa. Tapi perangai nanti aku berpanggil apa, ya Allah. Hang tolonglah betul dia, ya Allah. Minta ke Allah. Ya Allah, ketua pula penat berpanggil ini. Minta ke Allah. Jangan mengadu kat manusia. Layuh tendah ya. Ya Allah, kerajaan kau pandai elok, ya Allah, betul lah ni buat lagi elok. Dari mana? Daripada duk hingat orang, daripada duk naik ke bawah jemaah, waktu khatir atas mimbar tu tentang orang. Sebab tu Islam tak kenal. Sebab tak ikut Quran. Doa penting. Baca doa, ya Allah, bagilah hidayah kepada pemimpin kami. Ya Allah, bagilah Tuanku Sultan sihat, bagilah taufik dan hidayah kepadanya daripada kita berhingar. Tapi Masya Allah, tuan, orang yang tak ada ilmu ni, tuan, lepas saya aku pertama nak temui Muhammad, dia sembahyang, dia sekap. Yang bambak kenuri, mahan kenuri gila, lupa, yang bambak kenuri. Nah, benda ni saya tengok semua ni. Saya tak tahu lagi, pertama nak tunggu sembahyang tak tahu lagi. Ni, pasal orang ikhomah dah, pasal betul-betul isoh dah ni, nak menghadap Tuhan dah. Dia boleh sembang lagi, dia duduk rumah kawannya, bila. Ni, nak menghadap Tuhan ni. Subhanallah. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu Nabi sangat tekan bab ilmu. Quran turun Iqra ayat yang balik sedikit kepada seluruh umat Islam. Kena ada ilmu. Baru boleh buat. Yang kelima, selain daripada itu, kita dapat melaksanakan sunat-sunat rawatib qabliyah. Kalau kita pergi awal. Jadi saya tak mau menjarah. Jadi ada khilaf ulama juga, tapi khilaf pun tak jadi bicara apa. Dengan duk keling tapi khilaf ulama. Dan sembahyang rawatib yang paling baik ni adalah rawatib sembahyang subuh. Bukan surat 17 sampai jumlah surat 17. Rawatib subuh, iaitu sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah sebelum sembahyang fardu subuh. Nabi kata apa? 2 rakaat rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang boleh buat sembahyang sunat qabliyah, sembahyang subuh 2 rakaat fajar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan dia. Saya kata, mana dalam dunia ni yang paling berharga? Mana dalam dunia ni yang paling berharga? Kalau kita kata itu kereta yang paling bahagia, abang ni bayang sunat subuh 2 rakaat tu paling hebat daripada itu.
Sebab itu jangan usaha, jangan tinggal solat sunat subuh. 2 rakaat. Okey. Baik, tuan-tuan boleh balik baca di rumah ni lagi. Yang lain buka surat 20. Sembahyang sunat ni yang eloknya kalau boleh sembahyang di rumah. Kalau boleh, kalau boleh sembahyang di rumah lah. Sebab Nabi sembahyang di rumah. Tapi rumah Nabi dengan masjid dia dekat. Tapi kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, sembahyang sunat di rumah. Sebab ikut Nabi. Nabi sembahyang di rumah. Lepas sembahyang tu baru keluar ke masjid. Baru sembahyang. Tapi kalau rumah kita ada jauh, kita main awal. Tak ada masalah. Surat 22 kata Imam Nawawi peringkat yang kedua. Ini pasal sembahyang rawatib, sembahyang sunat ni. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahawa solat sunat rawatib serta solat-solat sunat yang lain disunatkan dilakukan di rumah. Tidak ada khilaf dalam kalangan kami. Ini apa kata Imam Nawawi kata. Sembahyang sunat lebih baik di rumah. Jangan saja-saja Nabi masjid buat sembahyang sunat di masjid. Boleh tak sah? Boleh sah. Tapi lebih baik sembahyang di rumah. Okey. Ini oleh kerana kita ni di Malaysia ni, saya tulis di bawah tu muka surat 22, melihat kepada keadaan di Malaysia di mana kebanyakan masjid tempoh di antara azan dan iqamah terlalu singkat, maka kita boleh memilih untuk melakukannya solat sunat tadi di masjid. Ini tengah tengok budi bicara pengurusan masjid lah di tempat masing-masing lah. Anggaran 15 hingga 20 minit seperti yang dilakukan di negara-negara Islam. Macam di Mekah di Mekah lama dia lepas azan dulu lama baru dia main berapa minit, lebih kurang 20 minit tu. Subuh pun macam tu juga. Jadi sempatlah orang main sembahyang. Jadi tengoklah di tempat tuan-tuan ada kesesuaian untuk kita panjangkan supaya orang jangan main sembahyang semua. Baik, buka surat 24. Berjalan ke masjid dengan tenang. Jadi Nabi suruh, walaupun Nabi suruh kita pergi masjid, Nabi galakkan pergi masjid, tapi Nabi tak suruh buat cara kalut-kalut. Nabi suruh jalan dengan tenang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Bila kamu dengar iqamah, orang nak sembahyang dah, maka pergilah bersolat dengan melangkah dengan tenang dan bersahaja. Janganlah bergopoh-gopoh. Mana yang sempat kamu teruskan dan mana yang kamu tinggal maka kamu sempurnakan. Jadi kita masuk. Jangan kalau nak minta jalan saja orang main pulau kalau nak punya nak pergi dapat jamaah orang, jangan. Nabi tak bagi kita buat kalut-kalut. Ini yang betul saya kata tadi. Ini yang kata rahmatan lil alamin. Suruh buat, galakkan pergi, tapi bukan dengan cara paksa, bukan dengan cara tekan dah, pelan-pelan. Kita benar-benar tak boleh terlalu rapuh tengah jalan kata ni. Jangan. Tapi seperti itu. Buka surat 26. Jangan makan makanan berbau. Kalau pergi masjid jaga, saya musim teriak. Hidup pergi belakang depan tu jahannam. Tak pengin kita. Tapi dalam hadis tadi dia sebut pasal bawang. Sebab bawang putih tu kalau kita makan bawang putih mentah tu, dia kalau makan bawang kapsul tu bukan dia buat macam minyak ikan tu tak apa. Tapi kalau ada dia kepok mentah tu makan, tak kira. Bang. Tapi dia ada tak teriak. Kita lagi bau pada bawang putih tu teriak. Lahak makan tu dia gas, lahak tu kita cocok. Sebab yang ni ganggu siapa? Bukan ganggu orang saja, tapi ganggu siapa? Ganggu malaikat. Siapa beritahu? Nabi beritahu. Bukan surat 27.
Jangan kata tak bawa, manusia tak bawa, dan malaikat mengejau. Fa'innal malaika tata'adda mimma yata'adda minhul ins. Kerana malaikat akan terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maknanya malaikat mengejau. Oh, boleh-boleh. Tak mau, busuk-busuk tak mau. Dia tubuhnya atas, wangi. Okey, buka surat 28. Doa ketika berjalan ke masjid. Hafal doa ni. Daripada doa hafal lagu Siti Nurhaliza, dia hafal doa ni. Apa dia? Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, wa ja'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, wa ja'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma atini nuran. Pasal apa? Pasal Nabi kata as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Maka kita jalan nak pergi masjid, dan jalan nak pergi sembahyang, Nabi kata doa ni, ya Allah, jadikan hati aku, berikanlah cahaya di hatiku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, di depanku, di atasku, dan di bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Allah akan beri cahaya kepada kita. Cahaya petunjuk, cahaya ketenangan, cahaya jalan benar. Tadi lepas mayang ni, kita nak mesyuarat, kita nak selesai masalah. Allah belum selesaikan masalah kita. Allah akan bagi ilham, Allah akan bagi idea macam mana nak selesaikan masalah kita. Allah belum. Pasal apa kita tak pergi sujud keadaan? Pasal apa kita tak pergi kunjung rumah? Pasal apa? Sebab semua keputusan Allah yang nak mesyuarat, kadang-kadang punya puluh mesyuarat. Soalan pertama, siapa suruh mesyuarat? Allah. Allah suruh mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka bermesyuarat. Tapi kita ada mesyuarat, orang tu yang azan tiap-tiap mesyuarat tu teruskan. Orang tu azan panggil supaya sembahyang, mesyuarat tu jalan. Siapa nak selesai perbincangan kita dalam mesyuarat? Allah. Berhenti sembahyang. Itu sepatutnya berlaku. Tapi yang inilah kita nak bawa perubahan pelan-pelan, supaya pengurusan yang kita buat ini, pengurusan yang disandarkan kepada pengurus, kepada segala pengurus, iaitu Rabbul Alamin. Barulah masalah manusia akan selesai. Kalau ikut cara. Buka surat 29. Masuk masjid dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan tu. Kalau tuan-tuan pergi masjid, nak langkah masuk masjid tu dengan kaki kanan. Keluar dengan kaki kiri. Keluar kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Macam mana dia? Tuan-tuan surat 30. Dia tulis di atas ni. Bila keluar, letak kaki kiri di atas kasut kiri tanpa menyambungkannya, dan kemudian keluarkan kaki kanan dan sambungkan. Sebab keluar masjid kaki kiri, pakai kasut kaki kanan. Keluar kaki kiri, bijak kasut dulu, dan dia pakai kasut kaki kanan. Sebab kasut Nabi pakai kaki kanan. Keluar masjid, Nabi keluar kaki kiri. Itu cara dia. Okay. Doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid dia sikit yang banyak. Kami pendek-pendek sudah. Imam Nawawi dia tulis dalam kitab Askar dia himpun satu doa-doa yang Nabi baca jadi panjang. Jadi tuan-tuan dia tengok dia pening. Doa dia pendek ni. Surat 30 juga. Idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul. Jika seseorang dari kamu masuk di masjid, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu, pintu-pintu rahmatmu. Maka masuk masjid, minta Allah buka pintu rahmatnya. Dan bila keluar, wa idza kharaja, maka doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pendek. Ya Allah, hendak aku memohon limpah kurnia daripada-Mu. Minta Allah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa paling pendek. Doa paling panjang saya impun juga ni, tuan-tuan pilihlah kalau tuan-tuan boleh baca. Baik.
Muka surat 33. Jadi tentang solat sunat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Ayat inilah yang kita masuk masjid, kita kata kita sembahyang solat tahiyatul masjid. Inilah rupa hadis Nabi. Sebab ini adalah arahan Nabi. Bila seseorang dari kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia mendirikan 2 rakaat sembahyang terlebih dahulu. Inilah Nabi. Dan Nabi tak nama yang ini solat tahiyatul masjid. Siapa yang bagi nama solat tahiyatul masjid? Iaitu para ulama. Nabi kata sembahyang 2 rakaat saja. Nabi tak kata solat tahiyatul masjid. Tapi dah dimasyhurkan masuk masjid sembahyang 2 rakaat, dan ulama namakan itu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Macam sunat taubat lah. Sunat taubat tu Nabi tak bagi nama apa sunat taubat. Sunat taubat tu berdasarkan hadis Nabi. Siapa ambil wudu, kemudian lepas ambil wudu tu dia sembahyang 2 rakaat, Allah akan ampun dosa dia. Maka ulama berdasarkan ini dia namakan ini sunat taubat. Tapi Nabi tak kata sunat taubat. Itu kena cerah, itu asal. Macam sunat wudu, kita kata sunat wudu kan, Nabi tak kata apa sunat wudu. Sunat wudu tu Nabi kata siapa ambil wudu dan sembahyang 2 rakaat, Nabi Allah akan ampun dosa dia. Maka ulama kata ini solat sunat wudu. Padahal tak ada pun nama ini diberi nama oleh para ulama. Muka surat 33. Nak ada lah. Tengok buang lah. Mata apa bulan Hanoi dia buang Cina dia lah. Saya jadi kandung dia takut tuan lari. Jadi kalau tak lari no. Tak lari tak buang. Lari dia pelan dia. Dia kandung dia takut tuan semui. Takut dakwah orang lari pasal sebab kita. Orang tak main masjid pasal kita, bukan pasal Allah. Itu kita takut. Aku taubat tak kelaparan di masjid ni. Baru buat yang imam nek khutbah kata kat aku ya. Dia tapi masjid dia nak kat imam, bukan nak kat Allah. Itu kita takut. Sebab tu tuan imam kena bijak. Tuan imam tuan masjid kita bersahabat. Jangan ingat rumah Allah tu rumah kita. Masjid itu bukan rumah kita. Masjid itu rumah Allah. Kita jadi khadam Allah, pelayan Allah, pelayan tetamu Allah. Orang yang main rumah Allah itu tetamu Allah. Kita pelayan Allah. Bayangkan tengok, kita jangan memandang-pandang. Kita layan tetamu Allah. Jangan bagi tetamu Allah lagi. Bayangkan tengok, kita dilantik oleh hero penuri rumah dia, kita jadi pelayan hero di rumah dia. Tiba-tiba tetamu di rumah kita buat lebih kurang dari tetamu di rumah balik. Pasal tak kena apa. Lebih kurang macam tu. Jaga rumah Allah supaya tetamu Allah jangan lari pasal kita. Tidak kita bertanggungjawab dengan Allah. Jangan lupa kita punya, itu Allah punya. Kita tetamu. Macam dulu istana lah, duk pandai-pandai lebih pada sultan. Jangan. Kita pelayan istana, jaga orang, persilau orang. Jangan kita jadi sultan. Jadi kita. Bukan surat 35. Saya buat tambahan. Dia tulis di atas tambahan. Jadi saya dapat dalam buku Azkar Imam Nawawi. Kalau kita pergi masjid, kalau kita ada ke lapangan, kita ada wudu, kita masuk dalam masjid, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid. Tapi ada ketika kita pergi masjid, kita nak pergi perbaik ekor masjid, ataupun kita nak pergi perbaik bumbung masjid dengan pakaian kita. Jadi kita tak boleh nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Maka saya jumpa dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi kata, jika seseorang mempunyai uzur tertentu yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid,
Seperti masuk ke dalam masjid atas urusan kerja, nak perbaik bumbung, nak perbaik wiring dan sebagainya, dia tidak berwuduk, maka disunatkan untuk mengucap ucapan berikut sebanyak 4 kali. Ucapannya ialah Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. 4 kali. Kata Imam Nawawi, ucapan ini tidak mengapa, kerana salaf, iaitu ulama-ulama dulu melakukannya. Ini bukan berdasarkan hadis, ini berdasarkan pandangan ulama. Imam Nawawi itu imam mazhab Syafi'i. Boleh? Kita duduk kita baca ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita ada, kalau kita ada kemusyuran. Baik, lurus dan rapatkan shaf. Ini pun jangan buat benda ni remeh. Lurus dan rapatkan shaf, jangan pandang benda ni kecil. Nabi sangat ambil berat benda ni. Di antaranya Nabi kata, cerita Anas bin Malik, suatu ketika apabila iqamah telah didirikan, Rasulullah sendiri dia berpaling ke arah kami, iaitu ke arah makmum. Belum nak sembahyang pun Nabi berdiri, dia berpaling kepada makmum. Aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Luruskan shaf kamu dan rapatkan, sesungguhnya aku boleh melihat kamu dari belakangmu. Ini yang kata Nabi, dia boleh melihat shaf di belakang. Dia boleh melihat. Macam mana dia melihat? Allah Ta'ala. Ini Allah bagi kelebihan kat Nabi. Ini mukjizat. Dalam satu riwayat lagi, Nabi kata, wa kana ahaduna yulziku min mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Salah seorang dari kamu menyentuh dengan bahunya akan bahu orang sebelah. Kita berdiri dengan shaf tu, bahu belaga bahu. Kaki dan kaki orang sebelah ni, kaki belaga sikit, kaki. Itu cara berlaku. Tapi hari ini oleh orang-orang tak ada ilmu, kita belaga kaki dia, dia berlari. Kita belaga kaki dia, dia berlari. Mereka tak ada ilmu. Salah. Ada orang boleh jadi sembahyang di situ masjid dengan duduk sebelah orang tua. Nampak warok kami. Bayang sudut. Kita duduk belakang dengan dia. Masa sudut tu, dia pukul luah tangan dia. Dia pukul tangan dia, dia cukup luah. Kemudian saya terhimpit. Dia pukul sikit. Dia menangkah tangan dia. Ni, wallahi dan Allah. Berlaku dalam masyarakat kita. Subhanallah. Kata, dia nak lawan mesti tangan. Ni, betul tak ni? Subhanallah. Saya dengan mau emosi dia ni, kalau bukan benda bayang bukan tok lah. Aduh, perangai macam betul lah. Ni macam mana? Tak ada ilmu. Dia kena berlaku sama-sama. Buka luar dia, buka tengah tu. Kita buka sikit, ada lagi lah. Oh, bukan. Ini perangai. Okey. Surat 38. Surat 38. Berdasarkan hadis yang muka surat 37. Saya baca terjemah ya. Tuan-tuan balik baca sendiri. Tuan-tuan tengok ya. Nabi kata, barang siapa, muka surat 38, baris yang ketiga, barang siapa yang menghubungkan shaf, maka Allah akan menghubungkannya, iaitu dengan rahmatnya. Siapa yang menghubungkan shaf, tak putus shaf, Allah akan berhubung dengannya, iaitu maksudnya Allah akan bagi rahmat kat dia. Dan barang siapa memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya daripada rahmat dan pertolongannya. Banyakkan tengok kita. Sebab itu kita ada masalah dalam masyarakat kita. Penyakit. Itu lupakan shaf, rapatkan shaf, bukan benda main-main. Benda ini boleh mendapat rahmat Allah sebab kita luruskan shaf, kita samakan shaf. Dan buka surat 39. Ada tinggi ya. Surat 39. Tengok hadis tu. Nabi kata apa? Nabi kata, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Nabi kata, betulkan shaf, iaitu shaf sembahyang. Jangan bercerai-berai.
nanti hati kalian juga akan berantakan, maksudnya akan berpecah belah. Betulkan soh. Allah akan menyatu padukan kita. Allah yang saya kata tadi, Allah yang akan menyatukan, mempersaudarakan hati di antara hati kita. Allah, bukan kita. Allah akan masukkan kasih sayang kepada hati kita. Allah akan masuk sayang kepada kawan kita, hati kita. Allah, bukan kita. Bukan kita. Orang ni lawa. Pasal apa? Aku sayang kat dia ni, aku tak sayang kat dia ni. Allah yang masuk. Lepas itu Allah kata, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kata, aku yang masuk jadikan perasaan di antara kamu, di antara kasih dan saling cinta mencintai. Allah kata, aku yang masuk. Baik itu kalau kita rasa benci kat kawan kita, benci kat orang Islam, kita masalah. Kita ada masalah. Allah tak masuk rahmatnya kat kita. Dan itu masalah soft, bukan masalah remeh-temeh. Masalah ini juga menyebabkan umat Islam berpecah belah. Masalah ini juga akan menyebabkan umat Islam sebaliknya adalah bersatu. Okey, muka surat 41. Mengucap amin bukan main-main. Amin bukan main-main. Sebab Nabi kata, maksudnya siapa yang sebutannya serentak dengan sebutan amin malaikat, bila tu imam baca dengan waladhdallin, imam kata kita pun sambut amin. Dan bila amin kita tu sama dengan amin malaikat, wallahu a'lam, bila sama kita tak tahu, mudah-mudahan sama, maka akan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Bayangkan kalau kita tidak hadir di mayang jemaah, tu imam baca waladhdallin, tu imam kata amin, kita bersambut amin. Kalau amin kita sama dengan amin malaikat, Nabi kata akan diampun dosa-dosa kita yang lalu. Subhanallah. Pasal apa kita tak mayang jemaah? Allah nak ampun dosa kita. Allah tawar macam-macam, Allah offer macam-macam, Allah bagi peluang kita, tapi kita tak. Subhanallah. Sebab itu saya dengan susah payah kita untuk wedding kita, kawan kita, pakat-pakat kita buat. Ini insyaAllah kita nak pergi ke Yan, nak pergi ke Kulim, ajak masyarakat kita supaya kita. Dan yang ke-42, surat 42, bacaan jangan mengganggu. Bacaan jangan ganggu orang. Pasal Nabi kata, tengok maksud tu bila seseorang kamu mendirikan solat, maka dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Jadi dia mesti tahu apa yang dia munajatkan. Jangan saling menyaringkan suara sesama kamu dalam sembahyang. Jangan baca kuat. Tadi pagi saya subuh di masjid, orang tua lah, tapi tak belajar ilmu, baca kuat. Saya banyak geram, ganggu kita. Kita belajar dengan Allah. Sebab Allah kata akhir solat dari zikri, dirikan sembahyang untuk ingat ke aku. Tapi kita nak ingat macam mana? Dia macam mana? Itu geram kita. Lepas pada dia salam, memang dia geram, tak lama lagi aku tidur. Dan ada dekas macam-macam Malaysia. Kalau dia baca dekas serentak, tak apa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama atau apa? Tak, ada yang hilang di kuih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tu lagi kacau. Kita tak tahu dia nak dekas masa bila. Macam-macam macam-macam. Nak tegur, walah ni kata siapa ustaz-ustaz mengajak tak habaq. Oh, saya tengok senarai mudah ilmu tu penuh. Tapi ustaz-ustaz main bersyarahat lain. Rukun yang kedua dia ambil berat. Sedangkan sembahyang ini Nabi ambil di mana? Sembahyang Nabi ambil di mana? Syariat sembahyang Nabi ambil di langit. Pasal tu tak ambil berat Nabi. Tu kan tu tak lain. Tu cerita bila dia cerita pula anak dara tu tak pakai baju tak cukup, nampak pusat, pakai sunnah. Dia cerita apa benda tu, orang tak ada. Pasal mana tak ada sembahyang? Nak
bulan ini menjadi amalan akan berterusan. Walaupun selepas saya mati, saya akan dapat pahala. Walaupun seorang saja. Jangan mengganggu diri kita. Jangan bagi. So, jangan lepas pada ni. Baca pelan-pelan. Baca kita yang dengar. Sebenarnya tuan-tuan, semayang di masjid ni, bila semayang ni, dia sunyi sepi. Di masjid ni sunyi sepi. Patutnya bukan riuh betul. Saya nak tanya tuan-tuan, rumah ibadat mana yang riuh Allah? Rumah ibadat mana yang riuh Allah? Makluman, Tuan Syekh boleh sambung sampai asar. 4 Yasin, Tuan Syekh boleh sambung sampai asar. Tuan-tuan tunggu lah. Tempat ibadah yang hinggap di tuan, tempat ibadah orang bukan Islam. Dia nak tanya, di gereja ni, payahlah, gereja ni bukan lagi nak boleh lah. Kita nak buat perbezaan, itu je. Di gereja di sini, di sini, nyanyi lah, kan nyanyi kan, kita masuk gereja lah. Saya di Kulim, rumah dekat gereja, dekat sekolah perempuan. Gereja di sini, kuih di sini lah, di sini. Tengok anak pun di meja-meja. Orang Islam cuma sikit kan. Nah, tempat munajat dia, hatta Nabi marah kalau duduk dalam masjid, orang dengar beretika bermunajat, dia baca Quran dia derah. Nabi tak kata, hatta baca Quran derah. Bukan dia baca surah Al-Quran, dia baca Quran tapi derah dalam masjid. Aku ni Islam tuan-tuan, Islam kena faham. Islam ni very unique. Unik Islam. Tak ada cara lain. Benda kena ready. Jangan duk ingat Islam ni kita boleh duk reka dengan akal. No. Agama Islam, agama Allah kena ikut cara Allah, bukan ikut cara kita. Nak ikut cara Allah, kena ikut cara Rasulullah. Rasulullah dah wafat, tak ada cara lain. Mereka kena mengaji apa yang ditulis oleh ulama kaitan dengan Rasulullah. Itu yang saya nak ada. Bacaan jangan ganggu. Jangan ganggu. Baca pelan-pelan. Jangan buat lagu lah. Ada jenis lagu. Dia duduk sebelah kita. Imam Allah ni nak duduk baca surah. Dia pun Alhamdulillah. Dia baca doa. Lagu kita. Jangan. Baca pelan-pelan. Kita yang ingat kat telinga kita. Baik. Okey. Yang terakhir 43 di dalam masjid dia boleh buat apa lagi? Macam-macam lah. Boleh semayang, berzikir, boleh muzakarah, pasal ilmu yang tuan-tuan semua tahu lah. Dalam ini majlis ilmu bukan surat 44. Dan itulah yang terakhir. Sebenarnya ada lagi, tapi saya susun benda-benda yang masyarakat kita boleh buat. Sebenarnya ada lagi benda-benda yang kita boleh bincang. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya sampaikan. Walaupun ambil masa tuan-tuan ini, walaupun dengan buku yang kecil ini, mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat. Dan kita harap, dan kerajaan harap, semua kita pakat-pakat harap supaya negara kita ini akan dirahmati oleh Allah, akan turun keberkatan melalui jalan untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita ikat diri kita dengan Allah, hubung tali kita dengan Allah dengan jalan mendirikan sembahyang di rumah Allah, di masjid Allah, iaitu tempat yang paling baik di atas muka bumi ini. Yang baik daripada Allah, yang sebaliknya adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita semua, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada Tuan Pegawai Daerah, terima kasih kepada Yang Muhammad yang sambut datang. Walaupun tak cara susun kita dengan cara yang baik ulama, tapi Muhammad sambut tunggu. Mudah-mudahan semua ini akan memberi tanda-tanda kebaikan, bermulanya tanda kebaikan kepada masyarakat Islam. Jangan berkelahi, jangan buat, jangan bergaduh, main banyak amal. Jangan duk lawan di masjid pasal buat ni. Panggil bayar. Jangan duk beza orang Islam geng orang Islam buat ni. Semua kita orang Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan engkau Muhammad melainkan untuk membawa
rahmat kepada seluruh anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.